الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai kaumku, jagalah baik-baik amalan hati itu. Biarkan dia benar-benar ikhlas. Ikhlas yang sempurna itu bila ingatannya tidak kepada selain dari Allah Azza wa Jalla. Kerana makrifat atau pengenalan kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah pokok, yakni asas. Aku lihat kebanyakan kamu adalah pendusta dalam kata bicara kamu dan gerak laku kamu, baik di waktu penyendirian atau di hadapan orang. Kamu sekalian tiada tetap. Apa yang kamu dakwakan tidak ada bukti. Kamu hanya tahu berbicara sahaja, tetapi tiada tahu beramal. Kemudian jika ada amal pun tiada ikhlas pula, tiada tauhid pula, yakni sifat pengesaan. Engkau mahu aku menggarukmu dengan kayu penggarukku? Engkau setuju? Apakah itu akan berguna buat kamu? Engkau mahu Tuhan menerimamu dan meredaimu padahal kelakuanmu seperti ini, yang sebentar lagi akan pecah tembelangmu. Semua keburukanmu akan terdedah bila api neraka dinyalakan. Ini putih, ini hitam, dan ini tercampur aduk. Semua kelam kabut nanti di hari kiamat. Dikatakan macam itulah pada semua amalan-amalanmu yang engkau lakukannya dengan nifak. Ingatlah bahawa semua amalan yang dilakukan bukan kerana Allah Azza wa Jalla itu adalah batil. Lantaran itu hendaklah kamu beramal kepada Allah Ta'ala, mencintai Allah Ta'ala, menemaninya, serta mohonlah kepadanya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul alim. Siapa yang tiada sesuatu pun yang sama dengannya, sedang dia, yakni Allah, Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 11. Nafikan dahulu kemudian sebutkan. Nafikan apa yang tiada sesuai dengan dia. Kemudian sabitkan baginya apa yang sesuai baginya, iaitu apa yang diredai buat zatnya dan apa yang diredai oleh Rasulnya. Jika kamu sudah buat semua itu, hilanglah kekeliruan dan kegangguan dari dalam hati kamu. Temanilah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Kemudian barulah dengan para hambanya yang soleh, dengan memuliakan mereka, menghormati mereka dan menyanjung mereka. Jika kamu inginkan kejayaan, maka jangan sampai ada seorang pun datang kepadaku melainkan dengan adab yang bagus. Kalau tidak, maka tidak payah datang lagi. Jika kamu memang selalu suka menjaga tepi kain orang, maka tinggalkan tabiat ini dari sekarang juga di masa kamu masih berada di sisiku ini. Barangkali dalam kumpulan ini ada di antara kamu orang yang menghormati dan memperbagus adabnya dari belakang akal kamu dan kefahaman kamu. Tukang masak tahu masakannya, tukang roti tahu rotinya.
dan si pencipta tentu tahu ciptaannya. Begitu juga orang yang mengundang, kenal siapa yang diundangnya dan siapa yang hadir daripada undangannya dalam undangannya itu. Sebenarnya, dunia kamu telah membutakan hati kamu, sehingga kamu tiada mampu melihat apa pun. Awas diri kamu daripada duniamu itu, kerana dia dapat mempengaruhimu tentang dirinya siap masa sehingga dia dapat menggelincirkan kamu. Lalu di akhirat nanti dia akan menyembelih kamu dan memberimu minum dari air mabuknya. Kemudian dia akan memotong tangan dan kaki kamu serta merabungkan pandangan kamu. Dan bila air mabuknya telah lenyap kuasanya dan kamu pun telah sedar, ketika itu kamu akan dapat tahu, akan dapat melihat apa yang sudah dilakukannya pada diri kamu. Inilah akibat orang yang cintakan dunia, sedang musuh ada di belakangnya. Dan perasaan tamak dan haluba itu tidak akan berpisah dengannya. Maka awasilah dirimu dari hal-hal yang seumpama itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa penekanan yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang pertama, penekanan tentang memelihara dan menjaga amalan hati. Kemudian, menggandakan sifat ikhlas dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian mengisbatkan sifat-sifat yang layak bagi Allah dan menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan meletakkan ukuran dalam setiap tindakan kita dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka diikuti dengan pendampingan dengan orang-orang soleh. Kemudian Syekh menyebut tentang bagaimana tangga kejayaan dengan berguru dan melazimi adab berguru. Maka siapa yang gagal melazimi adab berguru, maka dia tidak akan berjaya. Kemudian Syekh menyebut tentang apakah punca dan sebab hati kita kotor dan rosak, tiadanya keikhlasan dan tidak menjadikan Allah dan Rasul sebagai satu pemutus dalam tindakan dan tidak mendampingi orang soleh serta tidak beradab dengan guru kerana dunia. Dunia yang telah menjadikan kita rosak, dimabukkan kita dan diperlakukan sewenang-wenangnya, sehingga bila mana kita tersedar bola kita tahu kita ditipu olehnya. Maka ini rangka yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Adapun yang pertama, bila beliau menyatakan jagalah baik-baik amalan hati itu. Ya, kita tahu bahawa ada amalan badan dan ada amalan hati. Amalan badan itu apa yang Allah Ta'ala perintahkan daripada rukun-rukun Islamnya dan daripada apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Yang melibatkan pergerakan anggota badan, yang melibatkan menghadap kiblat, rukun dan syarat, yang membicarakan tentang sah dan batalnya, yang membicarakan tentang 5 hukumnya, sunat, wajib, harus, haram dan makruhnya, maka ini disebut sebagai amalan zahir badan. Manakala amalan hati ialah amalan yang merujuk kepada tawajjuh mutlak kepada Allah. Ya, amalan hati yang terbesar ialah ikhlas kepada Allah, yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam suratul Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah kamu diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah, maka itu amalan zahir. Mukhlisina lahuddin, ikhlas kepada Allah, itu amalan batin, yakni amalan hati. Dan ini yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua hamba-Nya. Allah Taala berfirman, "Qulillah a'budu mukhlishan lahu dini." Katakanlah, hanya pada Allah aku sembah, ikhlas padanya dalam beragama. Artinya mencari keikhlasan merupakan satu perkara yang wajib. Bila manusia gagal mencari keikhlasan dalam amalan, maka amalannya terbatal. Walaupun tidak terbatas secara amalan zahirnya, dengan maksud dia tak perlu qada. Sepakat ulama', kalau seorang bersembahyang dalam keadaan riak, dia tak perlu qada, selagi mana dia menepati rukun dan syarat.
Dan seorang bila buat amalan walau ikhlas tapi tak betul rukun syarat, dia kena qada. Namun penilaian yang sebenar akhirat kelak. Bila mana seorang yang tidak ikhlas dan beramal, para ulama telah mensyaratkan, kalau kita sebut nak ikhlas, mesti dia bermula dengan kita masuk dalam amalan. Jangan bicara tentang ikhlas kalau kita tak buat apa-apa. Kerana ikhlas ini ianya terjadi bila kita buat sesuatu. Seorang yang tak sembahyang lalu dikata dia ikhlas, maka tidak ada masuk akalnya. Seorang yang belum puasa dikata dia ikhlas, tidak masuk akalnya. Kerana ikhlas ini berlaku bila mana kita masuk dalam amalan. Bila kita solat, barulah dinilai ikhlas atau tidak. Kalau kita puasa, baru dinilai ikhlas atau tidak. Ini belum apa-apa kata ikhlas, maka bohong. Jadi seorang belum buat apa-apa, dia kata saya ikhlas. Tak ikhlas pertama, ia perlu dirujuk dengan pelakuan dahulu. Sebab gambaran ikhlas itu yang dizahirkan oleh Allah kepada makhluknya, ialah bila seorang berkata dan dibuat apa yang dikata. Maka perbuatannya itu sebagai gambaran pertama bahawa dia ikhlas kepada Allah. Untuk dinilai, dilihat oleh makhluk-makhluk Allah sebagai saksi atas muka bumi ini. Bila kita sembahyang pun tidak, puasa pun tidak, aurat pun tak tutup, riba, rasuah pun kita tak tinggal, perkara haram pun kita tak jauhi, lalu kita bicara tentang ikhlas. Hasyalillah, kita jauh daripada apa yang kita bicarakan. Kita bercakap sesuatu yang tidak berkait dengan syarat yang wajib baginya. Artinya seorang nak bercakap tentang makan dan minum, maka perlu bercakap tentang hidup terlebih dahulu. Orang hidup yang boleh makan minum. Bila orang tu mati, macam mana boleh makan dan minum? Dan demikian juga kalau orang tu sakit, boleh makan pun tak boleh makan. Ikhlas, pertama nak bicarakannya kepada orang yang beramal. Yang tidak beramal tidak layak bicara tentang ikhlas. Maka bila seorang itu beramal, dapat diketahui mukaddimah keikhlasannya, apa yang dicakap, dia buat. Apa yang ditahu, dia amalkan. Ini mukaddimah ikhlas. Ia benar yang lebih dalam pada pengetahuan Allah. Nama Allah Ta'ala tetap memberitahu kepada hamba-hamba yang soleh untuk mengenali orang yang ikhlas. Walaupun Allah menyembunyikan hakikat, tapi Allah zahirkan alamat. Sebagaimana Allah menyembunyikan hakikat kematian, tetapi Allah zahirkan alamat kematian. Allah sembunyikan hakikat hari kiamat, Allah zahirkan alamat-alamat kiamat. Allah sembunyikan keikhlasan, tetapi Allah zahirkan alamat-alamat keikhlasan. Sebab demi panduan pada manusia, tentang kita nak pergi ke mana-mana, kita ada panduan, kita ada signboard, tunjuk, susul kanan, kiri dan sebagainya. Bila Allah suruh kita berkawan dengan orang soleh, berkawan dengan orang baik-baik, mesti Allah bagi alamat. Sebab kita tidak diberi bacaan hati orang. Bila Allah menyatakan, kunu ma'as sadiqin, orang beriman, hendaklah kamu bersama dengan orang yang sadiqin. Apa itu sadiqin? Orang-orang yang ikhlas. Tapi kalau kita nak bersama orang ikhlas, kita tak kenal macam mana, kita perlu mengenalinya. Bila Allah menyuruh Musa bertemu dengan Khidir, Musa tidak mengenali Khidir AS. Tapi Allah beritahu alamat di mana Khidir berada dan bagaimana pertemuan itu berlaku. Sama juga kita tak akan tahu secara hakikat siapa ikhlas atau tidak, ukurannya. Tapi Allah Ta'ala beritahu alamat. Maka alamat orang ikhlas ini, kata ulama, bila apa yang dicakap dia buat. Dan apa yang dibuat di hadapan orang, itu yang dibuat di belakang orang. Sama. Kalau dia sembahyang depan orang belakang pun dia solat. Dia mengaji depan orang belakang pun dia ngaji. Kalau dia bercakap baik depan orang belakang pun dia cakap baik. Kalau dia jujur depan orang belakang pun dia jujur. Kalau dia amanah di hadapan orang belakang pun dia amanah. Kalau dia tak mencuri barang orang depan orang, dia pun tak mencuri di belakang orang. Maka ini gambaran zahir. Lalu kita mengenali mereka. Kerana amalan ini yang akan menyuburkan ikhlas. Ikhlas, ya, dia naik turun. Sebagaimana iman naik turun. Apa yang menyuburkan ikhlas? Amalannya. Maka setiap kali dia beramal, dia makin ikhlas. Setiap kali dia istiqamah, makin subur keikhlasannya. Dan setiap kali dia melihat bahawa
ketaatan itu ialah anugerah Allah kepadanya, tanda murah Allah padanya, maka dia makin ikhlas kepada Allah. Sehingga dia menjadi kebiasaan. Maka untuk kita mendapatkan hakikat keikhlasan ini, maka dapat dilihat dan dinilai bermula daripada niat seseorang. Bila seorang tu niat untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka datanglah amalannya. Sebab itu kata ulama, ya'til fa'lu ala qadri niyyati. Datang suatu perbuatan mengikut kadar niat dia. Kalau niatnya sebagaimana disebut oleh Allah, illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda wala sawfa yarda, iaitu dia nak cari keredaan Allah yang maha tinggi. Dia bukan nak cari pujian manusia, bukan dia ziarah orang sakit untuk dimaklumkan pada orang dia telah buat kebaikan, bukan dia tolong fulan bin fulan untuk dimaklumkan dia lah orang yang baik, bukan diderma fulan bin fulan untuk dikatakan dia orang pemurah. Tak, dia tidak mahu dikatakan, tapi dia mahu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu nanti pada hari kiamat dia bawa orang yang paling pemurah. Tiba-tiba orang-orang yang paling pemurah ini dihumban dalam neraka. Bila Allah Ta'ala tanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan? Kata orang ni, ya Allah, apa pun jalan kebaikan aku sumbangkan, aku berikan. Lalu kata Allah Ta'ala, kadzab, kamu bohong. Kamu buat itu bukan kerana aku, tapi untuk kamu dikatakan pemurah, untuk kamu mendapat tempat dan nama di bibir masyarakat, dalam hati masyarakat, seolah kamu paling baik. Maka diperintahkan malaikat mengheretnya masuk neraka. Sebab itu bila seorang dia buat kebaikan apa pun, sekecil-kecilnya sehingga sebesar-besarnya, bukan kerana Allah, maka Allah akan zahirkannya dengan perbuatan dosanya. Bila seorang itu buat kerana Allah, maka Allah akan tutup dosa dan aibnya. Kalau orang tu buat bukan kerana Allah, akhirnya zahirnya, akhirnya kesudahan nyamannya akan tercemar, sehingga dia tak mampu merawatnya. Tetapi bila orang tu buat kerana ikhlas kepada Allah SWT, maka Allah tutupkan aibannya dan Allah pelihara dia. Andai kata ada juga yang cuba untuk mengaibkannya, maka Allah Ta'ala jadikan dia mampu mengatasinya, merawatnya, membentenginya. Ini macam kita katakan para Nabi SAW, itu contoh orang paling ikhlas dalam dunia. Tidak ada yang lebih ikhlas daripada para Nabi dan para Rasul SAW. Paling tinggi. Yang ikhlas mereka terpelihara, terjaga. Ikhlas orang lain mujahadah. Ikhlas kita semua tuan-tuan ialah mujahadah. Kita berlawan untuk dapat. Ikhlas para Nabi ini terjaga dan terpelihara yang Allah berikan pada mereka. Mereka tak bermujahadah untuk ikhlaskan ia suatu keistimewaan mereka, sebagaimana mereka terpelihara daripada buat dosa. Maka ikhlas kita ini ialah mujahadah, kesungguhan. Sehingga kata para ulama, kalau kita dapat sekali je ikhlas, nescaya kita selamat. Jangan kata yang dapat tiap-tiap hari. Kalau sekali kita pernah ikhlas, nescaya kita selamat. Nak beritahu betapa besarnya nilai ikhlas. Dia macam kita katakan sekali kita menang, dah kira cover 3 tahun, 4 tahun. Seolah-olah begitu. Besar dia punya ikhlas. Maka bila kita katakan seorang itu, niat dia. Ia bermula berniat. Seorang niat kerana Allah. Niat untuk dekat dengan Allah. Niat untuk dia kenal Allah SWT. Maka bermula daripada niat tadi, maka bermulalah perbuatan-perbuatannya. Tapi seorang yang tak ada niat, maka Allah haramkan dia berbuat baik. Maka dia terhalang daripada buat baik. Kalaupun dia buat baik, maka dia terlalu cenderung untuk tunjuk pada orang lain. Terlalu kuat untuk menjadikan orang lain ini melihat amalan-amalan tersebut. Dan dia bangga dengan setiap amalan yang dilakukan. Dan nampak ia adalah kemampuan dia, usaha dia, kebijaksanaan. Sedangkan orang yang ikhlas, bila mana dia mula ada niat untuk ikhlas kepada Allah SWT, kata ulama', maka akan terjadi kepadanya beberapa perkara. Yang pertama, dia takkan pernah pandang amalan dia. Bila orang tu niat ikhlas pada Allah. Kesan ikhlas tadi akan terjadi padanya beberapa perkara. Pertama, dia tak pernah pandang amalan dia.
Dia buat apa pun dia tak pandang. Maksud tak nak ingat ke nak ungkit jauh sekali lah. Memang kebaikan dia buat, dia macam tak pernah ada kebaikan. Seperti dia buat dan buat, tapi dia tak pernah melihat kebaikannya. Atau disebut oleh ulama dengan istilah tarhul amal wa adam ru'yatihi. Buang amalan dan tidak memandang. Yang kedua, bila seorang itu niat ikhlas kepada Allah, al-khajalul minal amal ma'a bazli wus'i wal ghayati fihi. Dia malu dengan amalannya. Dia tak rasa perfect amalan tu. Kalau orang kata banyak buat sedekah Allah sikit, banding nikmat yang Allah bagi pada saya, malu saya. Awak ni rajin, saya tengok ngaji Allah. Saya ngaji ni sikit je berbanding masa-masa yang Allah beri pada saya. Banyak lagi saya buat benda-benda lalai daripada buat baik pada Allah atau buat ibadat. Setiap kali orang puji, dia kata sikit benda dia buat ni, dia malu. Dia malu dengan ibadat yang dia lakukan ma'a bazli wus'i wal ghayati fihi. Bersama dia terus berusaha untuk memaksimumkan kebaikan tadi. Menyempurnakan. Kita malu sembahyang kita kalau dinilai akhirat kelak sembahyang kita barangkali macam kain buruk buat. Lalu kita terus berusaha untuk jadi khusyuk. Sebelum saya sembahyang, saya tak nak buat benda-benda yang melalaikan kekhusyukan saya. Buang semua. Sehingga bila saya solat, saya tak nak buat telefon ketika solat supaya dia tak ganggu. Even dengan vibrate pun tak nak. Apatah lagi bunyi, saya tak nak. Saya solat memang tak buat telefon. Saya solat. Maka tak ada orang kata lupa unmute ke, lupa mute ke. Tak ada istilah itu. Sebab orang bila cerita dia lupa, dia lalai daripada awal sebenarnya. Yang kita buat telefon masa solat kenapa? Lupa nak tutup. Kerana silapnya awak bawa. Bukan silapnya kerana awak tak tutup. Silap awak bawa, maka datang benda tu. Tak tutup. Itu bila kita nak bersungguh ibadat, kita kena lihat semua benda yang boleh merosakkan ibadat kita dan ibadat orang lain. Dah kita solat, kita buat budak-budak, buat anak. Maka kita tak khusyuk, orang lain pun tak khusyuk. Maka kita hindar benda ni daripada awal lagi. Dah kita solat, kita ada kerja belum selesai. Perut lapar. Tahan kencing, tahan berak. Itu dalam sembahyang, duk fikir tandas terdekat, duk fikir macam mana pasti nak kencing dan sebagainya. Sedangkan Nabi SAW larang kita berbuat demikian. La salata bihadrati ta'am. Jangan solat dan kadang-kadang bercita-cita nak makan. Kita tak khusyuk, orang makan meleleh dia. Duk teringat makanan tu. Maka kita yang mengganggu dia. Sebab tu orang bijak. Dia bila buat satu ibadat, dia cuba tolak benda-benda yang mungkin mengganggu. Kita nak dengar khutbah. Supaya tak ganggu dengan tidur kita tidur dari awal lagi. Kita nak berqiyam mulai supaya gagah bangun qiyam. Maka kita berqailulah. Tapi qailulah, qiyam tak bangun, maka itu satu kesalahan. Ada orang qailulah tak pernah miss. Tapi bangun pun tak pernah, bangun selalu miss. Maka qailulah buat apa? Dia qailulah. Subuh pun bangun rapat azan. Maka ini tak guna qailulah. Tujuan qailulah untuk bangun malam. Sebagaimana tujuan sahur untuk berpuasa. Sahur tapi tak puasa, sahur buat apa? Saya memang tak pernah tinggal sahur, Ustaz. Puasa pun saya selalu tinggal. Pelik orang yang dia bersahur tapi tak puasa. Sama juga orang yang qailulah tapi tak bangun qiyam. Pelik. Bangun pun bila azan subuh bangun. Tergesa-gesa datang masjid surau. Qailulah tak tinggal. Pukul 12 qailulah. Awal qailulah, pukul 12 dah qailulah. 11.30 dah qailulah. Bangun rapat. Tapi qiyam tak bangun. Ini bukan qailulah. Ini membuang masa kamu. Setiap orang bila dia buat, dia ada tujuan dia. Dan dia memang buat tujuan dia. Macam saya katakan, kalau tuan-tuan sahur, memang tujuan berpuasa. Allahumma illa, mereka ada berlaku sesuatu menyebabkan kita terpaksa berbuka. Tapi niat tu kuat. Tapi kalau saya katakan cuma ini, kita gunakan cara untuk mendapat nikmat dunia, supaya tidur lebih banyak, kita tak dapat nikmat akhirat. Jadi, orang yang ikhlas, sesudah niat dia ikhlas, dia malu melihat amalannya dan dia menggandakan amalan. Wa imma dia jadikan ia lebih bermutu atau dia lebih banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga kata ulama, ialah dia melihat semua itu taufik daripada Allah. Dia buat ni bukan sebab tulang pak kerak dia, bukan kerana dia bijak, bukan sebab dia gagah, sebab bukan, ini taufik daripada Allah
yang melambangkan sifat pemurah Allah pada dia. Ya Allah, pemurahnya-Mu, Ya Allah. Engkau telah berikan aku kekuatan untuk bangun malam. Engkau telah berikan aku kekuatan untuk solat berjemaah. Engkau telah beri taufik untuk aku mengaji Al-Quran. Engkau beri taufik untuk aku duduk dalam majlis ilmu, istiqamah. Ini taufik dari-Mu, Ya Allah, bukan aku. Bukan sebab kita hebat, kita bagus, sebab itulah kita tak pernah miss benda-benda kebaikan. Bukan, ini taufik dari Allah. Yang kita hari ini, Allah beri kita peluang untuk menyembah, beribadat pada Allah. Ini semua tanda murah Allah pada kita. Ramai mana orang yang Allah tak bagi pada dia. Di sebalik dia ada segala-galanya. Allah tak izin dia menyebut nama Allah walaupun sekadar subhanallah. Daripada mulutnya cuma caruk, maruk, kaki, maki, hamu. Tapi Allah izinkan pada mulut kita berzikir padanya. Bukan dengan zikir yang banyak. Wadhkurullaha zikran katsira. Dan ingatlah Allah dengan zikir yang banyak. Allah beri taufik tadi. Sehingga kita boleh zikir sekian banyak, sekian banyak. Maka ini bila seorang tu niat ikhlas, maka ini yang terbentuk. Dia tak akan pandang amalannya. Dia malu dengan amalannya sambil mempertingkatkan mutu amalannya. Dan dia melihat setiap perbuatannya itu taufik daripada Allah SWT. Maka orang ini orang yang ikhlas kepada Allah. Kemudian Syekh Abdul Qadir bila menyebut, kebanyakan kamu ni pendusta. Dusta dalam kata-kata kamu. Sama ada kamu bersendirian atau bersama orang lain. Kamu ni tak istiqomah, tak tetap. Ya, dusta pertama yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir, cakap pandai, buat tak pandai. Ini tuan-tuan, siapa pun mencela. Cakap bagi nak erak. Bila buat, tak larat. Tak nampak. Cakap macam ulama. Bila buat, jauh daripada apa yang dicakap. Bercakap tentang keburukan orang lain sehingga lupa keburukannya banyak. Ini orang bercakap tak serupa fikir. Maka orang bercakap seperti ini, kalau dia ini dalam kategori orang bercakap ni tuan-tuan, ada orang yang bercakap memang pembohong dan pendusta. Sebab itu dia tak pernah baiki diri dia. Ada yang bercakap, ia zahir nampak dia dusta, dia tak buat macam cakap, tapi dia sedang baiki dirinya. Setiap kali dia cakap, dia sedang baiki diri. Setiap kali dia bercakap, dia baiki dirinya. Walaupun orang kata, dia pun macam bohong juga, cakap je pandai, tak buat apa pun. Tak, dia sedang baiki dirinya. Tapi dia tidak mau luput daripada nasihat orang lain. Macam orang isap okok. Dia bernasihat, jangan isap okok. Orang kata, awak pun isap, kata orang jangan isap. Tak, dia dalam kategori orang sedang, daripada sekotak satu hari, dia dah isap 3 batang satu hari. Pagi, tengah hari, petang, sebatang-sebatang. Tapi dia terus bernasihat sebab dia tak nak luput pahala nasihat. Dia tak nak orang terjebak. Kemudian, sehingga akhirnya orang nampak dia sudah berhenti. Sebab dia sedang bermujahadah berhenti. Jadi tuan-tuan kena bezakan ini. Kalau ada orang kata, dia tu cakap, tak suruh cakap, lain buat lain. Jangan tergesa-gesa. Kerana ada dalam kategori yang kedua saya sebut. Kategori pertama betul, dia cakap je pandai, dia memang tak pandai buat apa-apa. Kategori kedua ialah, dia cakap dan dia sedang baiki diri dia. Dia akan sedang baiki. Awak pun penipu lah. Tak betul lah saya menipu, tapi saya sedang baiki diri saya. Sehingga dia meninggalkannya. Awak pun juga pecah amanah. Betul. Saya tak nafikan, tapi saya sedang baiki diri saya. Awak pun orang riak juga. Ya benar. Tapi saya sedang baiki diri saya. Supaya dia tak haram daripada kebaikan menasihati. Ni orang isap dadah. Dia nasihat orang jangan isap dadah. Kau orang isap dadah. Kau ikut macam aku, kau binasa. Ya kalau orang bodoh kata, kau pun sama. Tapi orang cerdik nampak, dia menasihati benda yang benar. Dan dia pula yang menasihati ini memang sedang berusaha. Dia dah masuk rumah pengasih. Dia dah masuk rumah pengasuh. Dia dah masuk itu, dia masuk ini. Untuk dia pulih. Dia selalu berdoa pada Allah. Dia selalu minta nasihat. Tapi dia masih begitu. Nak beritahu benda ni salah. Dan kategori yang ketiga ini yang sempurna. Yang dia cakap memang dia buat. Dia cakap dan dia buat. Bukan dalam kategori yang ketiga ini dia cakap, dia buat. Dia cakap, dia buat, dia paling cepat buat. Dia bukan tahu cakap, dia buat. Dia paling cepat buat. Bukan dalam kategori ketiga ini ada satu kelompok yang paling sempurna. Dia cakap, dia buat. Dia paling cepat buat. Dia paling banyak buat. Maka inilah kategori para Nabi SAW. Para Nabi SAW, mereka cakap. Mereka buat. Mereka paling cepat buat. Dan mereka paling banyak buat. Sebab itu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, adalah Nabi SAW tidak menyuruh sesuatu melainkan baginda paling cepat, paling nombor 1 buat.
Demikian juga bila baginda sallallahu alaihi wasallam larang sesuatu, Nabi paling jauh dan paling cepat menjauhinya. Jadi kalau kita sebut tentang kategori bercakap tak serupa bikin, ya ini kategori paling hancur sekali. Bercakap memang tak pernah nak baiki diri. Nah, ini memang munafik. Yang kedua, bercakap sedang baiki diri. Ini panggil musik. Musik maknanya dia orang jahat, orang tak baik, tapi dia sedang baiki. Yang disebut oleh Allah. Wa akharuna atarafu bidhunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Ada kalangan mereka ngaku salah. Mereka campur aduk yang baik dan yang buruk. Moga Allah jadikan dia dapat petunjuk. Nah, ini potensi dia untuk dia baik tinggi. Yang saya katakan, dia mungkin minum arak, tapi dia cegah orang minum arak, dan masa sama dia sedang baiki. Kalau dulu dia memang mabuk tiap-tiap hari, sekarang mabuk seminggu sekali. Lepas tu sebulan sekali. Dia mula menjarakkan. Dulu mabuk dekat kedai arak, sekarang mabuk kat rumah. Dia tak nak lagi. Sebab kalau kawan-kawan lagi banyak minum contoh. Kat rumah. Ataupun menyorok dalam jamban, tandas. Misalnya dia makin sedikit. Sehingga hilang. Ini disebut oleh Allah. Yang tarafu bidhunubi. Ngaku dosa. Khalatu. Campur kebaikan, keburukan. Tapi dia ni orang ngaku. Orang yang tahu salah dan dia sedang baiki. Dan kelompok ketiga, kita katakan dia cakap, dia buat. Dan kelompok ketiga cakap buat ni ada 3 kategori. Cakap, buat, paling cepat buat. Cakap, buat, paling cepat, paling banyak buat. Itu tuan-tuan, kita nak berpindah pada kategori yang ketiga. Kita cakap, kita buat. Kita tahu, kita cakap, kita buat. Kita paling cepat buat. Dan kita akan buat banyak-banyak. Kalau saya tahu kelebihan qiyamul lail, saya akan bangun qiyam. Kemudian saya akan buat banyak-banyak. Bukan malam ni je. Bukan sambil malam Jumaat je. Atau malam cuti. Setiap malam. Daripada 2 rakaat sampai jadi 11 rakaat. Daripada biasa pukul 4 pagi sampai jadi 3 pagi. Maka ini orang-orang yang menuju ke tangga kesempurnaan. Tapi apapun bila kita ikhlas, saya katakan kita tak nampak kita. Ini taufik Allah. Jangan nampak kita. Yang jadikan amalan orang tu punah, bila dia nampak amalan tu dia punya, habis. Itu ada orang mengaji 20 tahun, kemudian jatuh, gugur, bagaikan daun yang gugur. Sebab dia tengok diri dia. Dia tak nampak taufik Allah bagi pada dia. Ada orang yang mencapai satu tahap yang kita kata tak mungkin berundur. Tak mungkin. Dan kita nampak tak mungkin dia akan, kita katakan, menjadi orang watak tak baik dan sebagainya. Tak mungkin. Tetapi kenapa tiba-tiba dia tergelincir? Gelincirnya jauh benar. Dia macam orang main dam ular tu. Nombor 99 dia turun nombor 1 balik. Seperti dia tak kenal agama. Dia ada. Dan kita jumpa, kita lalui pengalaman. Ini supaya kita tahu, lihat, ini bukan kerja kita. Ini taufik dari Allah. Seorang yang menyayangi gurunya, tiba-tiba membenci gurunya. Ini luar biasa. Yang tak patut berlaku. Tapi ia berlaku sebab kita katakan, bila setiap orang melihat taufik Allah, maka dia takkan jadi macam tu. Tapi kalau orang melihat diri dia, saya sebab saya. Bukan yang melihat dia lebih berjasa dalam Islam berbanding Islam berjasa pada dia. Maka Allah akan buktikan Islam tak perlukan kamu. Allah sebut dalam Quran, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Mereka menyangka mereka berjasa dalam Islam. Bukan, Islam yang berjasa pada kamu. Bukan sebab kamu Islam, bukan, Islam yang menjadikan kamu naik. Dan kerana Allah yang berikan hidayah pada kamu sehingga kamu sampai pada kebaikan ini. Kalau kamu betul-betul orang yang benar, kamu lihat ini hidayah Allah. Betul tuan-tuan, hati-hati bila kita buat satu kebaikan, kita nampak diri kita. Oh, saya baik, memang tak ada orang baik macam saya. Allah boleh ambil semua. Yang ada ilmu, Allah boleh zerokan ilmu dia. Yang ada harta, Allah boleh zerokan harta. Yang ada adab, Allah zerokan adab dia. Bila dia melihat diri dia, saya paling beradab sekali. Dengan itu, dengan ini. Tapi dengan sekelip mata, Allah jadikan dia paling tak beradab. Selepas dia beradab sekali, sehingga dia jadi paling tak beradab.
Kalau selama ni dia memuji fulan bin fulan, hari ni dia mengeji, setiap kali jumpa orang dia akan keji fulan bin fulan. Kenapa mulut kamu dulu penuh dengan pujian, hari ni orang yang pernah kamu puji, mulut kamu penuh dengan kejian pula? Ya kan dia melihat tentang dirinya, tak melihat taufik Allah. Sebab tu tuan-tuan, sejauh mana pun kita Allah angkat, jangan tengok diri kita. Sejauh mana pun kita berada macam dalam zon selesa, jangan tengok diri kita. Ada orang dah capai tahap wali boleh jatuh. Usahakan kita. Sebab tu kita sentiasa bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Setiap kali kita buat ibadah, Alhamdulillah. Ini taufik dari Allah. Saya boleh bangun subuh, ni taufik dari Allah. Allah boleh jadikan saya terus tidur bangun lambat. Akhirnya seronok pula tidur. Kalau hari ni saya katakan, saya boleh mengaji, saya boleh berselawat, saya boleh istighfar, saya boleh menuntut. Ini semua taufik dari Allah. Tetapi ini buah orang yang ikhlas. Sebab tu bila Syekh Abdul Qadir menyebut tentang pendusta, kata-kata dan bicara dan gerak laku. Kemudian beliau kata, apa yang kamu dakwa tak ada bukti. Kamu dakwa ikhlas, tak ada bukti. Kamu hanya bercakap, tapi tak beramal. Kalau beramal pula tak ikhlas, tak ada tauhid. Apa maksud tak ada tauhid? Tauhid ni maknanya mengesahkan Allah. Tapi bila kamu buat, kamu nak pujian orang, maka kamu tak tauhid sebenarnya. Kita tuan-tuan bila buat sesuatu untuk pujian orang, redha orang. Kadang-kadang kita datang dari jauh ni. Ni kita datang daripada misal kata satu tempat yang jauh. Kita dari Johor, pergi ujung Perlis nak tunjuk buat baik. Contoh, untuk mendapat redha manusia, maka kita tak ada tauhid. Kita lupa bahawa kita nak, sejauh itu kita pergi, kita nak redha Allah. Dan selalu kita sebut, kita bila kita bicara tentang ikhlas, benteng diri daripada melihat orang lain. Kerana itu adalah gurur. Itu tipu dari syaitan. Ngaji baikkan betul, saya rasa betul, dia tak ikhlas. Macam saya cakap tu sebiji macam dia. Jangan. Kita ikhlas bila Allah Ta'ala nak beri kebaikan pada kita. Bila kita bercakap ikhlas, kita tu tengok diri kita. Jangan orang kita dengar pantan dengan ceramah orang ikhlas, kita mau tengok orang tu. Betul lah seorang tu kalau buat baik dia ambil gambar. Tak ikhlas. Tu saya cakap tu. Kenapa sejak bila pula kita cakap orang lain? Kita bercakap tentang diri kita. Sebab tu jangan menjadi maghrur. Maghrur ni, bila kita sebut tentang kesilapan, kita nampak orang lain. Ini maghrur. Nampak diri kita dulu. Habis saya tengok macam dia, itu serah dia dengan Allah. Kita tuan-tuan belajar, kita nak baiki diri kita. Kita tak nak jadi macam orang lain. Kita nak jadi diri kita yang Allah Ta'ala perintah. Jangan jadi maghrur. Yang saya katakan, bila belajar, nampak orang lain sesat. Dia tak sesat. Kita belajar untuk nampak sesat kita kat mana. Aib, celah kita kat mana, kita nak baiki. Kita tak ada masa nak cerita buat orang lain. Kita tak ada masa nak cerita nak supaya baiki orang lain. Kita nak baiki diri kita. Sebab kebanyakan orang yang cuba nak baiki diri orang, dia tidak benar-benar ikhlas. Dia bukan nak baiki, dia nak aib orang. Kita kena beza nak baiki dengan nak aib. Jadi dalam pengajian sufi, selalu kita ingatkan, buah sebenar sufi, bila tuan-tuan nampak diri tuan-tuan bukan orang lain. Saya yang cakap, saya nampak diri saya tak nampak orang lain. Saya. Maka saya berbicara tentang saya, tentang diri saya. Saya sedang baiki saya dan diri saya. Saya sedang membina keikhlasan dalam hati saya. Maka benda ni kalau kita luput daripada memahami, habis. Khususnya mubtadi'in, orang yang start, yang mula. Sebab dia ada makam tok guru lain. Bukan tok guru, dia nak berdakwah pada orang. Kalau makam kita orang yang mengaji ni, orang belajar, melihat diri kita. Kita ni macam pesakit, masuk hospital. Takkanlah tuan-tuan nak tengok pesakit lain. Tuan-tuan cuma fikir macam mana saya nak keluar pada ward ni. Tapi kalau dia ni tok guru, doktor, dia tengok semua pesakit. Dan bila cakap pada pesakit ini, dimasukkan pada semua pesakit lain. Hati-hati. Yang aku cakap ni pada semua kamu. Tapi kalau kita makam pesakit, kita nak murid. Maka kalau kita masuk hospital sakit, kita tak akan tengok orang sakit lain. Dengan maksud nak aibkan dia, melainkan kita mungkin bersyukur kita tak kena macam dia. Tapi kita sibuk nak pulih diri kita. Saya nak discharge lebih awal. Saya dah tahu kalau saya lambat, siang keluarga saya lambat, nanti bil pun melonjak tinggi. Saya nak discharge cepat-cepat. Saya nak baik cepat-cepat.
Itu perumpamaan bila kita cakap tentang kesufian. Kemudian kata Syekh, engkau nak aku garuk belakang kamu dengan kayu penggaruk. Maksudnya kamu nak aku mengampu kamu. Jadi kalau kita gatal, orang tolong garuk memang sedap. Kita buat baik, orang puja kita memang sedap. Kata Syekh, kamu nak suruh aku garuk kamu, nak mengampu kamu. Kamu setuju dengan cara macam tu, bergunakan untuk kamu. Kamu nak Allah Ta'ala terima amalan kamu, redha, tapi amalan kamu macam ni. Cuma nak pujian orang, tak mungkin. Nak suruh amalan kita Allah terima, nak suruh amalan kita Allah Ta'ala redha, maka buat betul-betul. Kita tak perlukan ampuan orang. Kita nak fokus dengan kebaikan. Kita bimbang nanti hari kiamat ditelanjangkan kita. Baru tahu mana hitam, mana putih. Mana betul baik, mana betul yang buruk. Kelang kabut kita nanti akhirat kelak. Nampak zahir sifat nifak kita, munafik. Munafik yang ni berpura-pura. Kononnya buat kerana Allah, rupanya bukan. Ingat, semua amalan yang bukan kerana Allah batil. Semua. Maksudnya terbatal pahala. Takkanlah kita nak ada amalan fake, amalan kita namakan palsu. Ya, amalan tapi palsu. Ya, dia duit tapi duit palsu. Ya, dia emas. Kuningnya emas tapi emas palsu. Tak ke kita rasa beban bawa selama hidup pikul 5-6 kilo. Yang kita sangka emas betul, rupanya palsu. Rupanya tembaga. Tak ke penat kita duk pikul 1 guni duit, rupanya duit palsu. Dah lah langgar undang-undang, duk pikul duit palsu pula. Jadi bertimpa-timpa kebodohan kita dan azab pada kita. Dah lah amalan tak banyak, yang ada pula palsu. Bertimpa-timpa. Oleh sebab itu tuan-tuan, kita nak mujahadah. Bila kita tahu, bila kita tidak beramal kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan tunjuk kesan-kesan. Bila kita tak buat sesuatu kerana Allah, Allah jadikan hilang keberkatan. Allah jadikan hilang taufik. Allah jadikan hilangnya ilmu. Bila kita buat tak ikhlas, tuan-tuan, berkat amalan tu tak ada. Dan kita tak akan dapat taufik yang kedua dan ketiga. Dia setiap amalan baik, kalau Allah terima, Allah ilhamkan kita buat baik lagi. Setiap kali tuan-tuan beramal satu benda, melainkan tuan-tuan bercita-cita nak buat lagi macam tu, atau lebih. Itu tanda Allah terima. Dia menarik. Tapi buat betul tak nak buat. Buat tak nak buat. Allah hilangkan taufik. Allah hilang berkat. Allah hilangkan taufik. Allah hilangkan ilmunya. Ilmunya tak bertambah. Itu tanda Allah terima kita, ilmu kita makan hari bertambah. Sebab antara doa Nabi SAW, dan Allah Ta'ala perintahkan pada baginda SAW doa, wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkan ilmuku. Tambahkan ilmu. Sehingga para ulama bercita-cita setiap hari bertambah ilmu, walau pada usia dia dah nak mati. Sebab dia tak nampak ilmu tu untuk jawatan. Orang yang nampak ilmu untuk jawatan, dah dapat jawatan senyap. Orang yang cuma nampak ilmu sebagai satu bentuk peranan, bila dia dah tak mengajar, tak kuliah, ilmu pun tak bertambah. Ustaz, macam mana Ustaz? Ilmu, macam mana hari ni? Ustaz, dulu ada juga ilmu sebab mengajar, anda tak mengajar, tak ada ilmu lah. Peliknya. Ilmu ni bukan sebab kita nak mengajar orang tahu sebagainya. Kemuliaan ilmu tadi kita nak tambah. Dia macam duit lah, tuan-tuan. Duit tuan-tuan tak guna pun tuan-tuan nak tambah. Banyak duit dalam bank. Banyak. Tak guna pun. Biar tak guna pun Ustaz, kita simpan. Rugilah dia duit tak guna. Jangan Ustaz. Kita simpan. Tuan-tuan tengok ramai orang dia simpan duit dia tak guna. Kenapa? Dia nampak mulia duit, kena simpan. Kena banyak setiap hari. Guna tak guna dia kira nombor 3, nombor 4. Bimbang-bimbang nanti nak guna. Tanya ilmu lebih pada tu makna dia. Orang yang benar-benar saya katakan dapat keberkatan, dapat, bukan ini tanda-tanda keikhlasan, ilmunya bertambah kerana ilmunya bukan kerana jawatan. Ilmunya juga bukan kerana dia ada peranan. Even dia tak ada peranan, dia akan tambah ilmu dia. Maksudnya kalau seorang ustaz tu tak ngajar, dia tak ngajar, dia tak tak kuliah sekalipun, dia tetap berkeinginan besar untuk tambah ilmu dia. Sebab menambah ilmu itu berarti kita menambahkan selangkah lebih dekat dengan Allah. Itu ulama-ulama mereka ini tuan-tuan sampai ketua mengaji lagi, membaca. Mereka tak berhenti, mereka bukan baca kerana hobi atau baca kerana seronok itu dan ini. Mereka melihat baca tadi sebagai kemuliaan.
Cukup kita tahu ayat yang Allah turunkan pertama, Iqra, baca. Sebab itu para ulama tak berhenti membaca. Dia baca macam nak periksa akhir tahun je. Bukan. Dia baca macam SPM. Bukan. Dia baca kerana perintah Allah, Iqra. Tentu orang macam kita baca, kalau periksa jangan tak tidur malam. Periksa 3 hari tak tidur malam, 4 hari tak tidur malam. Tapi lepas periksa tidur terus tak bangun-bangun. Kenapa? Dia membaca bukan kerana ilmu. Nah, ini beza. Kan tu orang yang ikhlas ni tuan-tuan, sentiasa cemerlang dalam tindakannya. Sebab dia bukanlah orang bermusuh. Kemudian kata Syekh, nafikan dulu benda yang tak layak bagi Allah. Bila kamu menyebut asyhadu an la ilaha illallah, atau kamu menyebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan memberi maksud tidak ada semua, bukan sekadar sembahan-sembahan selain Allah. Sifat-sifat yang tak sesuai dengan Allah, bukan, tidak ada. Melainkan Allah yang maha sempurna. Maka pergantungan kamu pada manusia, berarti kamu belum lagi buang sifat yang tidak sesuai dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah kata Allahus Samad. Allah tempat kamu bergantung, bukan manusia. Seorang bila benar lafaz syahadah, dia berarti dia membuang seluruh makhluk. Seluruh makhluk dia buang, melainkan Allah, zat yang mulia. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, iaitu juga selain daripada dia meletakkan hak Allah Ta'ala dan hak Nabi-Nya, kerana itu perintah. Bila Allah kata kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, katakanlah kalau kamu benar sayang aku, kata Allah, kamu kena ikut Rasulullah. Itu memang syarat yang tak boleh dipisahkan. Tidak ada orang boleh melangkah dia terus pada Allah. Tak mungkin, mustahil dan tak akan terjadi. Semua orang mesti melalui Nabi SAW. Semua orang mesti berterima kasih pada Nabi SAW. Atas khidmat, atas kemuliaan baginda SAW. Kerana itu Allah beri pada Rasulullah syafa'atul kubra. Syafaat terbesar sekali. Tak ada, kerana seorang mendakwa kami sampai dengan Allah tanpa Rasulullah, ini sesombong-sombong manusia. Ini orang yang nak mengaku Tuhan atau anak Tuhan macam Fir'aun, macam Namrus. Dia konongnya nak direct dengan Tuhan, lalu menisbahkan dirinya anak Tuhan. Dia tidak mahu melalui Rasul yang Allah utuskan. Orang yang benar-benar tawadhu' ialah orang yang merendahkan dirinya dengan apa yang Allah perintahkan, dia rendahkan dirinya. Kita diperintahkan merendahkan diri kita pada Nabi SAW. Kita diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi SAW. Mengikuti setiap patah perkataan baginda SAW. Memuliakan baginda SAW. Menjadikan kecintaan pada Rasulullah lebih pada anak, bini kita, ayah kita. Sehingga kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman seseorang sehingga aku lebih disayang daripada ayahnya, anaknya dan seluruh manusia. Maka orang yang saya katakan mendakwa saya terus dengan Allah tidak melalui Nabi SAW, ini zindiq, ini mulhid, ini etis, berbohong kata cinta Allah. Cinta Allah tak mungkin diperoleh tanpa cinta pada Nabi SAW. Tidak mungkin. Ini sunnatullah. Seumpama tidak akan sempurna iman seorang berkata saya beriman dengan Allah tapi saya mengkufuri Al-Quran. Tak mungkin. Kerana Al-Quran itu kalamullah. Semua benda ada irtizam dia. Ada benda yang perlu kita lazimi. Tak mungkin kita dapat minum air melainkan dengan bekasnya. Mesti dengan bekas. Cawannya, dengan tapak tangan dan sebagainya. Tak mungkin kita dapat minum air melainkan melalui mulutnya. Itu fitrah yang Allah jadikan. Setiap satu benda ada kelaziman dia. Kemudian kata Syekh, kalau kamu nak berjaya, baik. Bila seorang tu nak ikhlas, dia nak berjaya. Dan ikhlas ini dia juga tak mungkin datang secara begitu kerana Allah jadikan setiap benda ada peraturan. Setiap manusia yang wujud di dunia, peraturannya perlu dikandung dalam perut ibu. Itu peraturan. Kalau kat dunia, ada pengadaan sebab dia tak berada di dunia. Dia berada di syurga. Maka dia tak tertakluk peraturan itu. Sebab itu Adam AS tak dikandung sebab dia bukan di dunia. Tapi siapa yang berada di dunia, dia tertakluk dikandung oleh ibunya. Termasuk Nabi Isa AS. Tertakluk. Begitu manusia muncul. Hatta Dajjal pun begitu. Dia dilahirkan. Sebab dia makhluk dunia, bukan makhluk langit. Hatta kita katakan Imam Mahdi,
Ia juga manusia, makhluk Allah SWT. Setiap orang dia ada satu peraturan. Dia seorang nak berjaya, nak ikhlas, maka dia perlu pada guru. Mesti guru. Sejak bila tuan-tuan manusia dapat keikhlasan tanpa guru? Dapat kejayaan tanpa guru. Hari ni, kalau kita cerita pelajar-pelajar cemerlang, kita akan tanya, sekolah mana? Oh, dia tu cuma sekolah mana? Apa maksud sekolah mana? Artinya dia berguru. Dia ada puluhan guru yang mendidik untuk dia jadi cemerlang. Maka sama juga kita nak dekat dengan Allah, nak ikhlas. Kita perlu ada guru. Tapi guru syaratnya satu, mesti beradab. Seorang yang tidak beradab pada gurunya, maka jangan kamu berangan untuk dapat segala kejayaan tersebut. Bukan kita diajar beradab pada guru yang kita belajar. Dan guru yang pernah kita ambil ilmu daripadanya. Sebab itu seorang yang suka memburukkan gurunya, maka jangan percaya lagi dia ada adab. Dia tak akan ada adab dengan sesiapa. Oh, dia beradab dengan orang ni lah. Belum ada masalah lagi. Ada masalah, tengok dia akan kembali. Lepas tu kita dah beritahu, seorang yang suka burukkan mak ayah, jangan kata dia anak yang baik. Seorang yang suka burukkan gurunya, jangan kata dia pelajar yang baik. Dengan siapa pun dia berguru, dia cuma menunggu masa untuk burukkan guru dia. Sebab dia dah ada rekod. Rekod jenayah dia memburukkan guru. Sedangkan kita diajar, walau bagaimana buruk mak ayah, kita diam. Itu anaknya. Walau bagaimana kita nampak kekurangan guru kita misalnya, kita diam. Sebab dia dah beri banyak kelebihan pada kita. Ilmu. Yang selama ni kita tak boleh nafi. Kita pandai ABC itu daripada guru. Kita pandai mengira daripada guru. Sebab itu, kata ulama, satu ilmu yang diberikan padaku akan ku hargai selama-lamanya. Dia akan hormat selama-lamanya walaupun dia dah tak berguru. Misalnya. Tapi orang yang kita katakan suka memburukkan guru. Pantang jumpa orang tertentu, dia burukkan gurunya. Dia burukkan. Dan kita mengharap dia akan beradab dengan guru-guru lain, tidak mungkin. Sebab tu tuan-tuan, kita pun tak bersama dengan orang suka buruk mak ayah, suka buruk guru dia. Sebab nanti berjangkit kat kita. Kita orang kena COVID pun lari sebatu jauh. Kerajaan kata jarak sosial semua 1 meter. Terus kita 1 kilometer lah, Ustaz, senang. Lagi rasa selamat. Terus tak ziarah orang tu, walau ada saudara mara kita. Kenapa? COVID. Dan COVID cuma penyakit fizikal. Tapi masalah adat ni penyakit hati. Orang bila penyakit hati, tuan-tuan, dia lebih bahaya kita dekati daripada orang penyakit fizikal. Sebab dia pergi kepada hati kita sehingga kita mungkin percaya. Walau ia fitnah. Demikian Syekh Anwar Qadir menyebut, kamu nak duduk di sisi aku, maka kamu kena tahu adabnya. Maka setiap orang dia tahu kepakaran dia. Tukang buat roti tahu macam mana nak buat roti. Setiap benda ada kepakaran dia. Maka kalau kita cerita tentang keikhlasan, maka kita bercerita tentang guru kita siapa. Yang mengundang, tahu siapa yang diundang. Maka orang yang tak beradab dengan guru seperti tetamu yang tak diundang. Dia datang tanpa diajak. Tiba-tiba dia cuba datang. Maka dia tak akan mendapat kebaikan. Dia boleh makan, tapi makan yang tak ada masalah. Yang boleh makan. Ada orang datang tanpa dijemput. Tapi tuan-tuan nampak dia makan selesa atau tidak? Kita akan dapat keselesaan tadi. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kita banyak ditipu di dunia. Umpama dunia ni, Syekh buat satu analogi, macam dituangkan arak ke mulut kita, kita pun makan jadi mabuk. Tengah kita mabuk, dia potong tangan, dia potong kaki kita. Bila kita sedar, tak ada kaki, tak ada tangan. Tentu kita dimabukkan dengan dunia. Nanti bila kita sedar dalam kubur nanti, bila sedar akhirat kelak, Allah, ini yang dunia buat pada aku. Aku selama ni lalai. Ini dunia yang terus kita beri alasan untuk akhirat. Orang ajak je benda akhirat, saya sibuk, saya sibuk, saya sibuk. Apakah sibuk itu bermanfaat untuk akhirat kamu? Kita nampak macam benda-benda agama ni macam mengganggu dunia kita. Tuan-tuan, dunia tu mengganggu akhirat kita. Bukan yang akhirat tu ganggu dunia kita. Akhirat tak ganggu dunia kita. Akhirat nak jaga dunia akhirat kita. Tapi ramai orang, tuan-tuan, bila akhirat dia kata, ganggulah, saya ada urusan. Terdengarlah datang dengan kuliah. Saya sibuk suara. Marilah mengaji sikit, belajar sikit. Marilah datang kita solat berjemaah. Sibuk saat saya jumpa orang tu, nak jumpa orang ni. Kata sibuk ni bermanfaat ke? Kita rasa benda agama menghalang kita buat benda dunia. Kita buat kesilapan yang besar. Kita ni mabuk dunia. Tuan-tuan, benda dunia sebenarnya menyibukkan akhirat kita. Yang patut kita buang sebenarnya. Sebab itu akhiratlah yang bermanfaat. Tapi yang kebanyakan berlaku pada hidup kita, kita sentiasa menyangka akhirat ni ganggu dunia kita.
Cak ni pula, ni kena buat ni pula. Kena ngaji lagi. Nanti pergi belajar lagi. Kita rasa ganggu. Hasyadillah. Ini orang-orang yang telah dimabukkan oleh dunia. Kelak kalau kamu sedar, kamu tahu. Nanti masuk kubur baru tahu mana dunia masuk dalam kubur tu. Mana kereta masuk kubur, mana rumah masuk kubur, mana duit masuk kubur, tak ada. Amalan kamu. Sebab tu bila diajak kita pada akhirat, jangan beri alasan. Kalau tidak, alasan tu kekal sampai bila-bila. Kita kalau diajak pada benda akhirat, cari jalan. Jomlah kita datang belajar, cari jalan. Doa pada Allah, ya Allah, berilah aku jalan ke lapangan sehingga aku dapat melakukan ketaatan padamu. Kalau tuan-tuan tak nak cari jalan, akhirnya Allah jadikan kesibukan dunia terus keliling kita sampai kita mati. Ini musibah besar, ditipu oleh dunia. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.